بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah sejarah pendidikan di Malaysia. Seperti apakah kisah ini? Mari kita sama-sama saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Kronologi pendidikan sekolah di Malaysia. Sistem pendidikan sebelum kedatangan British, sebelum 1824, pada zaman ini pada umumnya merupakan pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolah-sekolah pondok, yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Sekolah-sekolah jenis ini masih boleh dilihat sekarang di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Pada amnya pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit, kerana pelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Namun, kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama, tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. Sistem dan struktur pendidikan semasa penjajahan British 1786 hingga 1956, tempoh pertama 1784 hingga 1941. Perkembangan sekolah vernakular Melayu 1786 hingga 1941. Pada zaman ini, kerajaan British telah mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negeri-negeri Selat. Blundell, Gubernur Negeri Selat, telah mencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Pada tahun 1856, Blundell dengan bantuan keuangan daripada Duli Yang Maha Mulia Temenggung Johor telah menubuhkan dua buah sekolah vernakular Melayu di Singapura. Selepas itu, pada tahun 1858 hingga 1863, kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka. Mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah vernakular ialah bacaan, mengarang, ejaan, menulis, ilmu hisab, latihan jasmani dan ilmu alam. Gerakan bimbingan juga mula dikembangkan di tanah Melayu ketika ini. Pejabat pelajaran negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Tanah Melayu bersekutu mengeluarkan A Guide to Karas and Malaya for Parents, Teachers and Pupils. Buku tersebut mengandungi analisis senarai kerja yang terdapat di dalam perkhidmatan kerajaan. Pada awal kurun ke-20, mata pelajaran perkebunan dan anyaman telah ditambah ke dalam kurikulum sekolah. Murid-murid akan memasuki darjah pertama hingga darjah 6. Selepas itu, hanya sebilangan kecil pelajar sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class, di mana mereka dapat meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris kelak. Perkembangan sekolah vernakular Cina. Sekolah vernakular Cina yang pertama telah didirikan oleh Persatuan Mubalik London di negeri Melaka pada tahun 1815 dan kemudiannya di Singapura pada tahun 1819. Pada tahun 1900, dua orang menteri dan pendidik dari negeri China, Kang Yu Wei dan Liang Chichao, telah mendirikan sekolah vernakular Cina dan menggabungkan pengajaran Confucius dengan pengajaran sains barat. Kurikulum yang diperkenalkan adalah berorientasikan kepada negara China. Sesetengah sekolah dijadikan pusat untuk menyebarkan sentimen anti-British.
Pentadbiran Inggeris kemudiannya telah mengawal segala aktiviti sekolah dan kurikulumnya menjadi bertambah baik. Perkembangan sekolah vernakular Tamil. Perkembangan sekolah vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah, kelapa sawit, kopi dan gula di tanah Melayu. Terdapat ramai buruh dari negara India telah diambil untuk bekerja di estate-estate. Pendidikan dalam bahasa Tamil diberi di salah sebuah sekolah cawangan Singapore Free School, mulai tahun 1834. Kumpulan-kumpulan mubalik Kristian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan formal dalam bahasa Tamil. Pada peringkat awalnya, sehingga tahun 1938, terdapat 13 buah sekolah Tamil kerajaan, 511 buah sekolah estate, 23 buah sekolah mubalik, dan 60 buah sekolah Tamil swasta di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Seperti mana sekolah vernakular Melayu, sekolah-sekolah vernakular Tamil terhad pada peringkat rendah sahaja. Dan seperti sekolah-sekolah Cina, kurikulum sekolah-sekolah Tamil berorientasikan negara asal mereka, India. Buku-buku dan tenaga pengajar dibawa dari Sri Lanka dan India. Perkembangan sekolah Inggeris. Pada peringkat awal, kebanyakan sekolah Inggeris didirikan daripada hasil usaha kaum mubalik Kristian. Pada tahun 1816, Penang Free School telah ditubuhkan dan mempunyai beberapa matlamat seperti berikut. 1. Untuk semua bangsa. 2. Mendidik supaya berdisiplin, berkelakuan baik dan rajin. 3. Ibu bapa yang berkemampuan dikehendaki membayar yuran sekolah dengan kadar berpatutan. 4. Murid akan belajar membaca dan menulis bahasa Inggeris dan mempelajari ilmu kira-kira. 5. Murid Melayu akan diajar bahasa Melayu. 6. Rancangan yang sama diadakan juga untuk bangsa lain. 7. Murid akan diajar tentang pekerjaan seperti pertukangan menjahit dan lain-lain. 8. Diajar supaya menghormati ibu bapa dan agama Kristian. Pada tahun 1826, Melaka Free School ditubuhkan serta disusuli dengan penubuhan Victoria Institute pada tahun 1893, Sekolah King Edward VII di Taiping pada tahun 1906. Pada awal kurun ke-20, semua free school telah diambil alih oleh kerajaan. Pada tahun 1905 pula, sebuah sekolah Melayu iaitu Malay College Kuala Kangsar ditubuhkan khas untuk anak-anak Melayu peringkat atasan. Tempoh kedua, 1946 hingga 1957, sistem dan struktur pendidikan sebelum merdeka. Pihak Jepun telah menakluki Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. Pada zaman ini, kebanyakan sekolah diajar dalam bahasa Jepun. Selepas kekalahan pihak Jepun ke atas pihak Inggeris, kurikulum asal telah diaplikasikan semula. Walau bagaimanapun, beberapa laporan cadangan terhadap kurikulum baru telah digubal. Laporan-laporan yang dimaksudkan ialah Laporan Barnes 1951, Laporan Fenwu 1951, Ordinan Pelajaran, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Laporan Razak 1956. Di antara cadangan yang telah dikemukakan ialah menuntut kerajaan supaya menyediakan kemudahan-kemudahan pelajaran dan pembelajaran, serta menyediakan guru-guru terlatih di sekolah-sekolah. Guru-guru ini merangkumi mereka yang mempunyai rekod penilaian yang baik, serta mempunyai etika pengajaran yang boleh dicontohi oleh para pelajar. Sistem pendidikan awal kemerdekaan, 1957 hingga 1969. Sistem pendidikan pada zaman ini masih berorientasikan sistem yang telah tercatat di dalam Laporan Razak. Pada tahun 1959, Cawangan Universiti Malaya telah ditubuhkan di Kuala Lumpur.
Kursus-kursus yang ditawarkan ialah kejuruteraan, sastra dan sains. Pada tahun ini juga laporan Rahman Talib diwujudkan iaitu pada tahun 1960. Sistem pendidikan kebangsaan selepas 1969. Dalam jangka waktu ini, ideologi negara bagi sistem pendidikan adalah rukun negara. Dan tumpuannya adalah sejajar dengan pembangunan negara. Aspek yang sangat penting dalam pendidikan iaitu berkaitan dengan etika. Turut ditekankan dalam rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Aspek ini sering diaplikasikan dalam banyak mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah. Bagi mewujudkan para pelajar yang tinggi moral dan etika mereka. Perkembangan sistem pendidikan kebangsaan selepas 1979. Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran ditubuhkan pada bulan September 1974 untuk mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan bagi mengkaji semula matlamat dan berkesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk kurikulumnya, dalam rangka dasar pelajaran yang wujud, dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek maupun jangka panjang.